Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Aida Rismariza Kamarudin dalam 15 minit MMTV edisi 3 November 2022. Lanskap politik negara dilihat semakin panas selepas pengumuman calon oleh parti masing-masing, khususnya di beberapa kerusi tumpuan pada PRU 15 kali ini. Kerusi Parlimen Gombak bakal mempertemukan penyandang kerusi berkenaan iaitu Azmin Ali mewakili Perikatan Nasional, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari mewakili Pakatan Harapan dan Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor Megat Zulkarnain Omardin. Di Kuala Selangor, Menteri Kewangan Tengku Zafrul menjadi wakil BN menentang penyandang kerusi berkenaan iaitu Dr. Zulkifli Ahmad yang menang dengan majoriti lebih 8,000 undi pada PRU lalu. Sementara itu, di Sungai Buloh, kehadiran Menteri Kesihatan yang juga penyandang kerusi Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin menjadi bualan ramai. KJ menegaskan kehadirannya ke Sungai Buloh adalah untuk menawarkan khidmat BN di kawasan bandar selain kebajikan penduduk termasuk isu alam sekitar, kesihatan dan kos sara hidup yang akan dirangkumkan dalam manifesto beliau tidak lama lagi. KJ dijangka bertembung dengan wakil PH iaitu R. Ramanan sekaligus menggantikan penyandang kerusi berkenaan iaitu Sivarasa Rasiah yang menang dengan majoriti lebih 26,000 undi sebelum ini. Kerusi Parlimen Simpang Renggam menampilkan penyandangnya iaitu Dr. Mazli Malik yang dijangka menerima saingan oleh bekas Menteri Besar Johor Hasni Mohamad dari Barisan Nasional dan Muhammad Fazrul Kamad yang mewakili PN. Di arah pula penyandangnya iaitu Syahidan Kasim mengesahkan akan bertanding di Parlimen berkenaan atas tiket PN selepas namanya digugurkan oleh Barisan Nasional kemarin. Selain itu, kerusi Parlimen Alor Gajah, Tumpat, Arau, Pandan dan Tambun turut diberi tumpuan dalam saingan PRU 15 kali ini apabila berdepan nama besar turut diangkat sebagai calon di kawasan berkenaan. Kehadiran Nik Muhammad Abdul Aziz ke Majlis Peristiharaan Calon Perikatan Nasional Kelantan malam tadi menamatkan spekulasi anak kepada Masyhudul Ampas Allahyarham Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat itu merajuk selepas namanya tidak tersenarai pada pilihan raya umum ke-15. Nik Muhammad Abdul berkata kehadirannya pada majlis itu juga sekaligus memberi jawapan kepada soalan mengenai pendirian politiknya. Bagaimanapun, ketika diminta untuk mengulas mengenai pengguguran namanya pada PRU kali ini, beliau meminta ruang untuk menjawabnya pada hari lain. Terdahulu, PAS menamakan Muhammad Syahil Sheikh Sulaiman sebagai pengganti Nik Muhammad Abduh bagi kerusi Parlimen Bacok. Pada PRU lalu, Nik Muhammad Abduh yang bertanding di kawasan Bacok menewaskan calon Barisan Nasional Datuk Dr. Awang Adik Husin dan PKR Muhammad Zulkifli Zakaria dengan majoriti 3,292 undi. Tun Dr. Mahathir Mohamad hairan dengan tindakan Pakatan Harapan yang masih mengulangi janji palsu manifesto sama untuk menghapuskan tol jika gabungan parti itu menang pada pilihan raya umum ke-15. Bekas Perdana Menteri itu berkata rakyat yang cerdik sudah boleh menilai bahawa tol sebenarnya tidak boleh dihapuskan kerana kerajaan memerlukan kutipan untuk memperbaiki jalan dan sebagainya. Sambil mengakui manifesto yang dirangkai PH pada PRU 14 lalu adalah sesuatu yang luar biasa dan janji bersifat populis, beliau memberitahu bahawa manifesto berkenaan disediakan ahli profesional dan bukannya orang politik. Dalam manifesto kerajaan, harapan bagi berdepan PRU 15 meletakkan komitmen mengkaji semula perjanjian konsesi lebuh raya dan berunding untuk mendapatkan harga terbaik dengan pencapaian pengurangan 18% kadar tur bagi lebuh raya Utara Selatan termasuk lebuh raya Pantai Timur Fasa 2. Kita buat manifesto, tetapi ada peruntukan dalam manifesto yang tak boleh dilaksana. Jadi kita nak kata nak buat juga tak boleh lah. Dia bukan Quran. Kita nak patuh dah. Umpamanya kita buat keputusan untuk tak ada tol, tak kena tol dah jalan. Bila tak kena tol, siapa nak perbaik jalan? Siapa nak perbesar jalan? Semua kerajaan tak ada duit. Sebab itu kita kena ada tol.
Ke berita seterusnya, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dikatakan bakal dicalonkan menjadi Menteri Besar Pahang sekiranya Perikatan Nasional berjaya memerintah negeri Pahang. Laluan diberikan PN kepada Tuan Ibrahim yang merupakan penyandang kerusi Parlimen Kubang Krian sebagai Menteri Besar Pahang semakin jelas apabila beliau dipilih bertanding di Dewan Undangan Negeri Cekar di Lipis. Kawasan Majoriti Melayu itu dikatakan mendapat memberi lawan mudah kepada Tuan Ibrahim yang dikenali penduduk di situ kerana berasal daripada Kampung Batu Balai Jerantut bersempadan kawasan Don Cekar. Pada PRU 14, Don Cekar dimenangi calon Barisan Nasional daripada MCA iaitu Lee Ah Wong dengan mendapat majoriti 202 undi. Sementara itu di Perak, PKR menamakan bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainal Azman Abu Seman sebagai calon Menteri Besar. PKR Perak dijangka mengumumkan senarai calonnya untuk kerusi Don di Ipoh hari ini. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Laporan yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Selamat kembali. Parlimen Tambun larut bagan datuk di Perak antara 3 lokasi yang dikategorikan panas pada pilihan umum ke-15. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, lokasi itu dikenal pasti berdasarkan kepada calon dan parti yang akan bertanding di parlimen berkenaan. Pihaknya juga meminta semua calon termasuk penyokong agar mematuhi undang-undang sepanjang tempoh berkempen selain jangan menimbulkan sebarang provokasi berlebihan. Menurut beliau, seramai 7,963 polis kontijen Perak membabitkan 791 pegawai kanan dan 172 anggota diatur gerak sepanjang pilihan raya umum itu berlangsung. Katanya polis turut dibantu Sukarelawan Simpanan Polis Diraja Malaysia, SSPDRM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia rela membabitkan penugasan di Ibu Pejabat Polis Daerah dan Balai serta kawalan lalu lintas pada hari mengundi. Mahkamah Seksyen Petaling Jaya menetapkan 15 Disember ini bagi keputusan representasi penyanyi nasyid dan komposer Muhammad Yassin Sulaiman atas 3 pertuduhan berkaitan dadah. Hakim Jamaluddin Mat menetapkan tarikh itu bagi menunggu maklum balas daripada Jabatan Peguam Negara AGC yang masih dalam pertimbangan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asnawi Abu Hanifah memaklumkan representasi itu telah diserahkan kepada pihak pendakwaan dan masih dalam pertimbangan. Sementara itu, Peguam Arif Azimi Hussein berkata pihaknya sedia maklum bahawa representasi perlu dihantar ke AGC, namun beliau memohon keputusannya dapat diumumkan pada tarikh sebutan akan datang iaitu dalam tempoh sebulan. Pada 6 Julai lalu, Yassin bernasib baik apabila tidak berdepan dengan hukuman gantung sampai mati atas pertuduhan mengedar dadah jenis cannabis seberat 214 gram. Yassin didakwa mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39A dalam kurungan 2 Akta sama. Satu laporan mendapati gas pemedih mata yang dilepaskan polis menjadi pencetus kepada insiden rempuhan di Stadium Kanjuruhan sehingga menyebabkan 135 orang meninggal dunia. Lapor Badan Penyiaran Britain BBC kemarin. Laporan dikeluarkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Komnas HAM Indonesia itu menyatakan bahawa kebanyakan kematian dalam insiden tersebut adalah berpunca daripada sesak nafas. Badan tersebut turut menekankan mengenai penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh pegawai polis yang menyebabkan 6 individu termasuk anggota polis dan penganjur kini berdepan dakwaan jenayah. Komnas HAM menegaskan mereka perlu bertanggungjawab dari segi undang-undang dan menggesa pihak berkuasa Indonesia untuk mengaudit semua stadium di seluruh negara dengan memberi amaran perlawanan perlu ditangguhkan sekiranya tiada penambahbaikan dilakukan.
Tragedi di Stadium Kanjuruhan itu berlaku selepas peminat pasukan bola sepak Arema FC berlari ke tengah padang berikutan kekalahan pasukan mereka kepada seterulama Persebaya Surabaya yang mengakibatkan gas pembedas mata dilepaskan. Dua chef selebriti TikTok di Amerika Syarikat memecah Guinness World Record selepas berjaya menyediakan sushi gulung selebar 2.16 meter sekaligus mencipta rekod sushi gulung terlebar di dunia. Selain rekod berkenaan, Nick Gioni dan Lin Linja, Davis bekerjasama sekali lagi di Boston untuk menyediakan sushi gulung gergasi menggunakan 907 kg beras, 226 kg ikan salmon, 236 kg timun, beribu-ribu helai rumpai laut kering dan jutaan bijan. Dalam percubaan itu, mereka berjaya memecah rekod kedua untuk kategori paling pantas menyiang ikan seberat 4.5 kg. Mereka menyiapkannya dalam masa 1 minit dan 29 saat, mengatasi rekod terkenal Gordon Ramsay. Makanan yang dihasilkan mereka kemudiannya disumbangkan kepada Pusat Perlindungan Gelandangan di Boston. Kita beralih ke berita ekonomi. Pelaksanaan rangkaian borong tunggal 5G yang pertama di dunia oleh Digital Nasional Berhad berpotensi menjimatkan kos pembinaan infrastruktur hingga kira-kira 30 bilion dalam tempoh 10 tahun akan datang. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia akan membolehkan pengendali rangkaian muda alih MNO fokus kepada penambahbaikan perkhidmatan 4G dan penyediaan perkhidmatan 5G yang inovatif dan bernilai tinggi bagi manfaat rakyat dan perniagaan. Pada 31 Oktober lalu, Celcom Axiata Berhad, Digi Telecommunications Sdn Bhd, Telekom Malaysia Berhad, U-Mobile Sdn Bhd dan YTX Communications Sdn Bhd masing-masing telah menandatangani perjanjian akses 5G bersama DNB. Rangkaian 5G kini meliputi hampir 11 juta penduduk di seluruh Malaysia bersamaan dengan lebih 33% liputan di kawasan berpenduduk. Tambah beliau, pewujudan khidmat 5G akan meningkatkan produktiviti, kecekapan dan inovasi yang dijangka mewujudkan sebanyak 750,000 pekerjaan berkemahiran tinggi dan menjana lebih 650 bilion bagi keluaran dalam negara kasar KDNK secara kumulatif sehingga tahun 2030. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR dilihat membantutkan pertumbuhan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang sudah tersepit dengan kenaikan harga input pertanian selain terpaksa menjual hasil pada harga kawalan. Berdepan situasi berkenaan, usahawan tani dari Perlis, Muhammad Farhan Sabri berkata, kenaikan OPR akan membantutkan pertumbuhan PMKS yang perlahan ketika ini seterusnya terjejas dengan kenaikan kadar faedah pinjaman. Jelasnya mungkin 30 hingga 40% sahaja usahawan tani yang bersedia dari segi kewangan untuk kenaikan OPR dan selebihnya masih lagi mengalami pertumbuhan yang perlahan. Golongan usahawan tani juga akan tersepit kerana perlu menanggung kos menjalankan perniagaan dan dalam masa sama mendepan kenaikan kadar faedah pinjaman bank. Jurgen Klopp menegaskan dia tidak pernah meragui kualiti Liverpool dan gembira dengan cara mereka bangkit daripada kemerosotan prestasi ketika menempaskan Napoli 2-0 dalam aksi peringkat kumpulan Liga Juara-Juara semalam. Ketika ramai yang melihat Liverpool berada di ambang kejatuhan, jaringan lewat minit Muhammad Salah serta pemain gantian Darwin Núñez memberi kemenangan kelima berturut-turut buat pasukan itu dalam kempen Liga Juara-Juara. Menurut Klopp, kemenangan ke atas Napoli yang berada pada prestasi terbaik, tidak kalah dalam 17 perlawanan terdahulu dan meneraju Serie A, tindak balas sempurna untuk melonjakkan keyakinan Liverpool. Jaringan Salah pada minit ke-85 membolehkan bintang Mesir itu menyamai rekod legenda kelab Steven Gerrard yang meledak 41 gol di pentas Eropah. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 4 November 2022.
Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Aida Rismariza Kamarudin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.